Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 4 akan membacakan ulasan artikel kami yang bertajuk Isu Penggunaan Claw Machine dalam Kehidupan Manusia. Di sini kami ada sertakan sekali link artikel yang kami ambil di dalam Google. Maka kami akan mulakan pembacaan kami sekarang. Mengenai artikel ini, kita dapat tahu bahawa setelah beberapa kali lelaki ini bermain permainan ini tetapi dia masih gagal. Kenapa dia sanggup melakukan begitu? Ini semua kerana sifat nafsu seseorang yang ingin mendapatkan sesuatu yang tidak pasti. Dalam Islam, kita tidak boleh sama sekali membuang masa dengan perkara yang kita tidak pasti. Ini dapat dilihat individu tersebut telah banyak membuang masa serta dia juga telah membuang wang dia begitu saja. Ia merupakan perkara yang sia-sia. Tambahan pula, dia juga sudah mengetahui yang dia tidak akan memenangi permainan ini. Tetapi dia masih bermain sehingga 200 kali. Hal ini menaikkan amaran individu tersebut sehingga dia sanggup melaporkan kepada polis. Bagi saya, ini tidak masuk di akal kerana kalau kita sudah mencuba, kita akan berhenti. Kalau kita mencuba sebanyak 2 atau 3 kali, kita akan berhenti. Dan kita boleh mengetahui permainan ini ada unsur penipuan. Tetapi, lelaki ini sebaliknya pula. Dia mencuba sehingga 200 kali baru dia sedar akan perbuatannya itu. Sedangkan hadiah permainan tersebut dia boleh dapati dengan menggunakan jumlah wang yang sama yang telah dia sia-siakan. Jadi di sini kami akan menerangkan hukum bermain claw machine berkaitannya dengan waras serta maisa, sebab pengharaman claw machine dan hikmah larangan penggunaan claw machine dalam kehidupan manusia. Selesai sudah ulasan saya, lepas ini akan dibentangkan oleh Atira Amani. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Asmira. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang hukum bermain claw machine. Sudah terang lagi bersulur bahawa hukum bermain claw machine ini ialah haram dan dilarang. Ini kerana yang pertama, ada pertaruhan, iaitu ada pihak yang menang dan ada pihak yang akan kalah. Dan yang menang akan dapat manfaat harta daripada yang kalah, manakala yang kalah tak dapat apa-apa dan mengalami kerugian. Yang kedua, ada unsur-unsur gharar, iaitu ketidakpastian. Belum tentu token atau duit yang kita masukkan ini 100% kita akan dapat barang atau hadiah yang kita mahukan atau yang kita pilih. Berikut adalah beberapa definisi judi atau dikenali sebagai maisir. Menurut Ibrahim Anis dalam Mu'jam Al-Wasil menyatakan bahawa judi adalah setiap permainan yang mengandungi taruhan dari kedua pihak. Menurut Al-Jurjani dalam kitabnya At-Ta'rifat telah menyatakan judi adalah setiap permainan yang di dalamnya disyariat adanya sesuatu yang diambil dari pihak yang kalah kepada pihak yang menang. Menurut Muhammad Ali Al-Syabuni dalam kitab tafsirnya Rawa'i Al-Bayan fi Tafsir Ayat Al-Ahkam menyebut bahawa judi adalah setiap permainan yang menimbulkan keuntungan bagi satu pihak dan kerugian bagi pihak lainnya. Beberapa definisi tersebut sebenarnya saling melengkapi, sehingga darinya dapat disimpulkan sebuah definisi judi yang menyeluruh. Jadi, judi adalah segala permainan yang mengandungi unsur taruhan, di mana pihak-pihak yang menang mengambil harta dari pihak yang kalah. Dengan demikian, dalam judi terdapat 3 unsur, iaitu yang pertama, adanya taruhan yang berasal dari kedua pihak yang berjudi. Yang kedua,
ada satu permainan yang digunakan untuk menentukan pihak yang menang dan yang kalah. Ada sekali, pihak yang menang mengambil harta yang menjadi taruhan, sedang pihak yang kalah akan kehilangan hartanya. Jadi, kesimpulannya, permainan claw machine ini boleh dikaitkan dengan unsur kedua, iaitu ada satu permainan yang digunakan untuk menentukan pihak yang menang dan yang kalah. Jika unsur kedua di atas dipenuhi, maka termasuk kategori judi dan Islam mengharamkannya. Firman Allah, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum atau khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keuntungan." Surah Al-Ma'idah ayat 90. Baiklah, itu saja daripada saya. Seterusnya, Fatimah Surah akan meneruskan pembentangan ini. Terima kasih saudari Atira. Sekarang saya akan membentangkan sebab pengharaman mesin anak patung ini. Terdapat beberapa sebab kenapa permainan mesin anak patung ini diharamkan dalam Islam. Antaranya, yang pertama, ia mempunyai unsur perjudian yang dikenali sebagai maisir. Yang kedua, ia menjurus kepada kebergantungan nasib pemain. Yang ketiga, ia mempunyai unsur ketidakpastian iaitu gharar. Dan yang keempat, ia menafikan hak pembeli dalam memilih barangan. Permainan ini dikatakan mempunyai unsur perjudian kerana konsep permainan ini sama seperti bermain judi. Seperti yang kita tahu, konsep perjudian melibatkan pertaruhan wang ataupun harta dalam sesuatu permainan serta ada pihak yang akan menang dan ada juga pihak yang akan kalah dalam perjudian. Pihak yang menang akan mendapat semua habuan dan semua harta, manakala pihak yang kalah akan mengalami kerugian daripada permainan tersebut dan tidak mendapat apa-apa keuntungan. Jadi, sekiranya kita membandingkan perjudian ini dengan permainan mesin anak patung, didapati bahawa konsepnya adalah sama kerana pemain akan mempertaruhkan wang mereka untuk mendapatkan barangan yang diinginkan. Sebab yang kedua pengharaman mesin anak patung ini ialah ia menjurus kepada kebergantungan nasib pemain. Permainan mesin anak patung ini didapati menjurus kepada nasib kerana ramai orang yang tidak berjaya dalam bermain permainan ini. Ada pemain yang berjaya memperoleh habuan, namun lebih banyak peratusan pemain yang kalah sampaikan ada antara mereka yang sanggup menghabiskan duit kerana tidak puas hati dan obses dengan permainan mesin anak patung ini. Seperti isu yang terkandung dalam akhbar yang dinyatakan tadi. Disebabkan masalah ini sering timbul dalam kalangan pemain, maka dapat disimpulkan bahawa permainan ini lebih mengikut kepada nasib pemain sepanjang mereka bermain permainan ini. Yang ketiga, ia mempunyai unsur ketidakpastian ataupun disebut sebagai gharar. Berdasarkan penelitian terhadap mesin ini, didapati ada beberapa unsur gharar terhadap pencengkam yang digunakan jika kita lihat secara kasar. Pencengkam yang digunakan tidak mempunyai cengkaman yang kukuh serta kelihatan tidak stabil. Bukan itu sahaja, malah pencengkamnya juga bersifat licin menyebabkan pemain sukar untuk mendapatkan barangan yang diinginkan kerana kurang daya geseran antara pencengkam dan anak patung. Hal ini kerana seperti yang kita tahu, kebanyakan anak patung di pasaran mempunyai permukaan yang licin. Maka sekiranya pencengkam tersebut juga bersifat licin, maka kurang daya geseran yang akan terhasil menyebabkan cengkaman terhadap anak patung tidak kukuh. Maka sebab itulah ramai pemain yang dapat cengkam anak patung, tetapi akhirnya anak patung itu tidak berjaya didapatkan, malah dia terjatuh pada kedudukan asalnya. Yang terakhir ialah ia menafikan hak pembeli dalam memilih barangan yang diinginkan. Ada sesetengah pemain yang mereka hendak mendapatkan barangan yang diinginkan, tetapi akhirnya mereka mendapat barangan yang salah serta tidak dikehendaki. Maka dapat diringkaskan bahawa sekiranya kita bermain permainan mesin anak patung ini, belum tentu duit yang kita masukkan 100% akan dapat barang yang kita mahu pilih. Sekian sahaja daripada saya. Sekarang saya akan lepaskan pembentangan ini kepada Imam Batrisha. Terima kasih Fatimah Surah atas penerangan anda tadi. Jadi, apakah larangan penggunaan claw machine dalam kehidupan manusia? Yang pertama, menjauhkan manusia daripada pembaziran. Hal ini kerana claw machine ini mempunyai unsur penipuan. Mesin ini mempunyai potensi yang sangat rendah untuk pengguna memelangi hadiah dalam mesin tersebut.
Oleh itu, pengguna cenderung untuk meleburkan duit mereka kepada sesuatu yang tidak pasti untuk diperoleh. Maka lebih baik untuk kita sebagai pengguna menggunakan wang yang kita peroleh dengan sebaiknya. Yang kedua, mengelakkan tekanan kepada si pengguna. Mengikut pengalaman saya sendiri sebelum tahu tentangnya haram claw machine ini, saya pernah mencuba nasib untuk mendapatkan ganjaran dalam mesin ini. Saya berasa tercabar dengan diri saya sendiri kerana saya gagal untuk mendapatkan hadiah tersebut. Jadi, saya terus mencuba dan berasa sangat tertekan kerana saya sedar saya tidak akan dapat memenangi hadiah tersebut. Malah lebih teruk lagi, wang yang saya ingin belanja untuk keperluan lain sudah pun digunakan. Jadi, iktibar yang saya dapat dan ingin saya kongsikan kepada anda semua adalah lebih baik untuk kita mengelakkan sesuatu yang buruk daripada berlaku. Dan yang terakhir, yang ketiga, menghindari manusia daripada berhutang. Saya dapati bahawa pengguna cenderung untuk teruskan permainan tersebut apabila mereka gagal memperolehi hadiah dalamnya. Maka secara tidak sedar sebenarnya mereka telah melaburkan wang mereka dalam jumlah yang banyak sehingga ada yang mencecar ratusan ringgit. Jadi difikirkan semula, bagaimanakah mereka mahu memperolehi semua wang tersebut yang pada awalnya bertujuan sebagai alat pertukaran bagi kelangsungan hidup? Adakah dengan cara berhutang? Mungkin. Secara kesimpulannya, apa-apa sahaja yang berkaitan dengan judi atau maisir sudah tentu haram. Sebagai umat Islam, wajiblah kita mengelakkan diri dan keluarga daripada terjerumus dengan sebarang kegiatan judi. Sesungguhnya firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 29, "Wahai orang yang beriman, janganlah kamu makan gunakan harta kamu sesama kamu dengan jalan yang salah, tipu, judi dan sebagainya, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu berbunuhan sesama sendiri. Sesungguhnya Allah sentiasa mengasihani kamu." Sekian itu sahaja daripada kami. Assalamualaikum dan semoga berjumpa lagi.